Bismillahirrahmanirrahim. Sejak permulaan penciptaan umat manusia, kita telah berusaha untuk mempelajari tentang alam dan tempat yang kita diami. Mengenai pencarian tujuan hidup, banyak orang telah memeluk agama Islam. Kebanyakan agama berlandaskan kitab yang diakui oleh pengikut mereka sebagai wahyu yang sempurna, tanpa bukti yang jelas. Tetapi, Islam berbeza kerana agama Islam berdasarkan alasan dan bukti. Terdapat banyak bukti yang jelas bahawa kitab suci umat Islam iaitu Al-Quran adalah wahyu daripada Allah dan kita memiliki banyak bukti atas pernyataan ini. Terdapat banyak bukti ilmiah dan sejarah yang ditemukan dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril secara beransur-ansur. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Ia merupakan panduan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran menggunakan gaya bahasa yang unik sehinggakan tidak dapat direplikasikan. Ini bererti Al-Quran tidak dapat ditiru. Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 53 yang bermaksud, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat dalam alam yang terbentang luas ini dan pada diri mereka sendiri sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu dan belumkah cukup bagi mereka bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Ini menjadi bukti bahawa Al-Quran bukanlah sekadar kitab bacaan biasa. Ia mengandungi maklumat-maklumat berkaitan sains dunia. Para saintis dari Eropah dan Amerika mengkaji kitab ini dalam usaha mencari jawapan untuk penyelidikan mereka. Di dalam Al-Quran terkandung ilmu astronomi, fizik dan biologi. Ini termasuk bagaimana alam semesta dicipta, atmosfera bumi hinggalah kepada terciptanya manusia. Terdapat beberapa fakta yang ditemui dalam Al-Quran yang menjadi bukti keajaiban Al-Quran. Yang pertama, oksigen dan ketinggian. Pernah beberapa juruterbang dan angkasawan ditanya apakah perasaan mereka ketika terbang ke aras yang tinggi. Jawapan mereka, di saat pesawat merentas lapisan-lapisan langit, dada mereka terasa sesak dan tidak mampu bernafas kerana kekurangan oksigen. Situasi ini telah diterangkan di dalam Al-Quran sebelum manusia mencuba untuk ke bulan. Ini telah dijelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 125 yang bermaksud, barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya, nescaya ia melapangkan dadanya, membuka hatinya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya ia menjadikan dadanya sesak, sempit sesempit-sempitnya, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit dengan susah payah. Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua, lapisan atmosfera. Al-Quran telah menyatakan langit ini mempunyai 7 lapisan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 29 yang bermaksud, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menuju langit lalu jadikannya 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Saintis baru dapat membuktikan di abad ke-20 ini bahawa langit bumi atau lapisan atmosfera terdiri daripada lapisan yang berbeza yang bertindih antara satu sama lain. Setiap lapisan memiliki fungsi khusus, dari pembentukan hujan hingga perlindungan terhadap radiasi sinar-sinar berbahaya, dari pemantulan gelombang radio hingga perlindungan terhadap kesan meteor yang berbahaya. Al-Quran telah menerangkan ini lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Yang ketiga, cap jari manusia yang menjadi bukti keajaiban Al-Quran.
Cap jari manusia merupakan pola bekas yang tinggal pada mana-mana permukaan rata oleh kulit, timbul pada hujung jari. Tidak ada cap jari yang serupa di dunia ini dan setiap manusia mempunyai cap jari yang unik. Seiring dengan perkembangan zaman, keunikan ini dibangunkan untuk membantu sistem teknologi untuk keselamatan. Cap jari disertakan dalam menjaga keselamatan data peribadi. Keunikan ini diterangkan oleh Al-Quran yang ajaib. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4 yang bermaksud, patutkah manusia yang kafir menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula. Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Yang keempat menjadi bukti keajaiban Al-Quran, iaitu gunung menghalang gempa bumi. Satu ciri penting pada gunung ialah kemunculannya di pertemuan plat bumi, menolak antara satu sama lain apabila mendekati antara satu sama lain, dan gunung itu mengikat plat. Gunung ini ibarat paku yang menyatukan kayu. Tekanan daripada gunung di kerak bumi ternyata untuk mencegah pengaruh aktiviti magma di antara tengah-tengah bumi daripada sampai ke permukaan bumi. Dengan itu, menghalang magma memusnahkan kerak bumi. Maklumat yang diperoleh melalui kajian geologi bumi ini adalah selaras dengan Al-Quran, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Luqman ayat 10 yang bermaksud, Ia menciptakan langit dengan tidak bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya, dan Ia mengadakan di bumi gunung ganang dan menetapkannya supaya bumi itu tidak menghayung-hayungkan kamu, dan Ia biarkan padanya berbagai jenis binatang, dan kami menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan di bumi berbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat. Ini hanyalah beberapa fakta yang ditemukan dalam Al-Quran. Penting untuk kita semua tahu bahawa Al-Quran bukanlah buku sains, tetapi Al-Quran konsisten dengan ilmu pengetahuan yang sudah terbukti. Al-Quran memberitahu kita bahawa kita memiliki tujuan hidup, dan tujuan hidup itu adalah mengikut tuntutan Allah dan akan membawa kita kepada kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan syurga di akhirat kelak. Dan penolakan atas wahyunya akan menyebabkan seseorang itu tersesat di dunia dan balasan neraka setelah kematian.